Untuk kertas dua ni akan ada dua jenis karangan. Yang pertama karangan pendek dan yang kedua bahagian B itu merupakan karangan panjang. Untuk hari ini kita akan bincang karangan pendek sahaja. Arahan. Satu kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Jawab soalan dalam bahagian A dan satu soalan daripada bahagian B. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas peperiksaan ini. Okey, untuk bahagian B akan ada pilihan. 3 pilihan karangan, kamu kena jawab satu saja. Untuk bahagian A, wajib jawablah. Bahagian A satu karangan saja, karangan pendek. Markahnya 10 dan masa yang dicadangkan 15 minit. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, untuk karangan pendek ni, kamu buat satu perenggan. Dalam satu perenggan ni, ada pengenalan, ada isi. Isi ni kamu ambil semua ni lah. Kalau yang ni ada 3 isi. 1, 2, 3. Semua ni kamu ambil dan kamu kembangkan isi tersebut. Penutup ataupun kesimpulan. Pengenalan satu ayat, penutup satu ayat. Kita kena buat karangan tentang kelebihan menjadi pencipta kandungan kreatif digital. Okey, ada 3 isi. Isi yang pertama apa? Mengetengahkan bakat dan potensi diri. Okey, isi yang pertama mengetengahkan bakat dan potensi diri. Isi yang kedua? Meraih pendapatan yang lumayan. Okey, meraih pendapatan yang lumayan. Isi yang ketiga? Membuka peluang pekerjaan. Membuka peluang pekerjaan. Okey, meraih pendapatan yang lumayan. Apa yang kamu faham tentang meraih pendapatan yang lumayan? Mendapat gaji yang banyak. Okey, mendapat gaji yang banyak. Yang tu meraih pendapatan yang lumayan. Membuka peluang pekerjaan. Kalau membuka peluang pekerjaan, kita dapat mengurangkan apa? Masalah kewangan. Satu lagi kita dapat mengatasi masalah pengangguran. Pengangguran tahu? Tahu sir, menganggur tak bayar hutang, dia menganggur. Apa tu? Orang yang tidak ada apa? Pekerjaan. Kelebihan menjadi pencipta kandungan kreatif digital. Yang ni meluas. Jadi apa yang kaitan dengan kandungan kreatif digital? Kaitan dengan bakat. Bakat. Okey. Bakat. Bakat buat apa? Dalam permainan. Permainan dalam talian. Dalam talian ni maknanya online lah. YouTube. Masakan. Animasi. Animasi ni contoh saya ambil kartun Upin Ipin. Saya ambil kartun yang terkenal juga Boboiboy Boy. Negara kita Malaysia boleh dikatakan menjadi peneraju dalam bidang kandungan kreatif digital. Kerajaan memberi inisiatif untuk kita bangunkan kandungan kreatif digital. Ada juga latihan yang diberikan dari peringkat sekolah lagi. Meraih pendapatan yang lumayan. Okey, memang tidak dapat dinafikan bahawa sesiapa yang terlibat dalam penciptaan kandungan kreatif digital akan meraih pendapatan yang lumayan. Contoh saya ambil YouTuber PewDiePie. Ada juga Atta Halilintar. Yang ni berasal dari Indonesia. Dude Perfect.
Yang tu pun samalah antara orang yang mendapat pendapatan yang lumayan dengan menghasilkan video dalam YouTube. Mereka ni merupakan YouTuber. Kalau dalam yang mengetengahkan bakat dan juga potensi, yang baru-baru ini, ini kamu mesti kenal, Sugu Pavitra. Siapa Sugu Pavitra? Pemasak yang terkenal. Beliau dan juga suaminya membuat video masakan. Jadi kat situ dah boleh mengetengahkan bakat dan juga potensi. Contoh karangan berkaitan dengan kelebihan menjadi pencipta kandungan kreatif digital. Jadi ini saya ambil jawapan yang dihantar kepada saya. Jadi kita semak hari ini. Kak Vinish, baca. Semakin banyak rakyat Malaysia yang menjadi pencipta kandungan kreatif digital. Antara kelebihannya ialah mereka dapat mengetengahkan bakat dan potensi diri. Contohnya, jika seorang itu pandai memasak, dia dapat berkongsi kemahirannya dengan orang lain melalui saluran digital. Selain itu, mereka dapat meraih pendapatan yang lumayan daripada pihak saluran digital jika mendapat tontonan yang banyak. Lagi sekali, peluang kerja akan terbuka luas sekaligus mengurangkan masalah pengangguran. Kesimpulannya, penyedia kandungan perlu kreatif untuk menarik perhatian orang agar menonton video yang dihasilkannya. Terima kasih. Okey, inilah karangan pendek. Jumlah patah perkataan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi ada 79 patah perkataan. Okey, untuk pengenalan satu ayat saja. Contoh, semakin banyak rakyat Malaysia yang menjadi pencipta kandungan kreatif digital. Yang ini ayat pengenalan. Kesemua isi itu kamu kena gunakan. Dan ada juga perkembangan idea ataupun perkembangan isi yang 3 isi tadilah. Kemudian selepas isi barulah masuk satu ayat penutup. Ayat penutup macam biasalah. Sam, siapa, apa, buat apa, mengapa. Contoh, kesimpulannya. Siapa? Penyedia kandungan. Apa yang kena buat? Perlulah kreatif. Mengapa perlu kreatif? Untuk menarik perhatian orang agar menonton video yang dihasilkan. Ini M, mengapa. Jadi, Sam. Kalau isi tu kena buat semua lah yang isi yang dia orang bagi tu dalam petikan ke raja ke. Ya, kamu ambil semua isi. Okey. Gunakan ke semua isi tu. Jadi itu saja karangan pendek. Okey, boleh faham tak? Ke ada yang tak faham? Faham cukup faham. Faham ah? Yang lain faham? Student? Faham. Faham. Okey, Kak Vinesh? Faham, cikgu.